Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, yang dikasihi para pelajar, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Risalah Tauhid. Muka surat 77. Manusia boleh nampak malaikat. Alhamdulillah, kita membicarakan tentang rukun iman. Rukun iman yang ketiga, iaitu percaya kepada malaikat. Manusia boleh nampak malaikat. Pada pengajian yang telah lalu telah kita bicarakan ada 10 malaikat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan jalan tafsil sebanyak 10 malaikat. Kita ulang sekali lagi malam ni. Pertama, Jibril, kerjanya membawa wahyu daripada Tuhan kepada Rasul dan menurunkan musibah ke atas mereka yang membuat maksiat. Kedua, Mikail, kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Ketiga, Israfil, kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiupan. Sekali kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa, dan sekali lagi kerana menghidupkan semula. Keempat, Izrail, kerjanya mengambil nyawa. Kelima, Malik, kerjanya menunggu pintu neraka. Keenam, Ridwan, kerjanya menunggu pintu syurga. Ketujuh, Raqib, kerjanya menulis kebajikan. Yang ke-8, Atid, kerjanya menulis kejahatan. Yang ke-9, Munkar, kerjanya menyoal mereka yang mati. Dan yang ke-10, Nakir, kerjanya menyoal mereka yang mati. Ini telah kita bicarakan pada pengajian yang lalu, dan telah dibagi tahu kepada kita kerja-kerja ataupun tugas-tugas 10 malaikat yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman. Lain daripada tu banyak lagi. Makhluk yang paling banyak yang Allah Ta'ala jadikan adalah malaikat. Paling banyak. Termasuklah lubang hidung kita, lubang telinga kita ni, mulut kita. Kalau malaikat tak jaga ni, lubang hidung ni masuk semut malam-malam.
Telinga-telinga ni kalau malaikat tak jaga, sebab tu jarang masuk. Jarang. Kalau dak kat banyak kali masuk. Sekali masuk pun menderita dah kita masuk semut. Siapa pernah tahulah. Menderita dah kita. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala jaga, 70 tahun mungkin sekali ataupun 2 kali je masuk. Kalau umur 70. Nak ceritanya ada yang jaga malaikat. Baik. Jadi malaikat ni menjaga semua. Semua. Rumput-rumput, pucuk-pucuk, daun-daun, semua malaikat jaga. Nak cerita banyaknya malaikat ni. Tapi kita tak nampak. Yang kita wajib percayanya ada 10, serta tugas-tugasnya telah disebutkan tadi. Baik. Masuk yang bahagian yang kedua. Manusia boleh nampak malaikat. Kiranya keadaan malaikat itu berupa seperti asalnya, nescaya manusia tidak boleh nampak melainkan anbiya, nabi-nabi jua. Jadi malaikat ni kalau rupa asal dia, manusia biasa tak boleh nampak, melainkan anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi sahaja. Kerana jisim malaikat terlalu halus. Sama juga seperti manusia tidak boleh nampak angin, padahal angin itu ada penuh di dalam dunia. Ialah kerana keadaannya angin halus. Nak menceritakan kepada kita di sini bahawa makhluk ni Allah Ta'ala buat ada 2 jenis zat. Satu zat yang boleh kita lihat, kita pegang, kita rasa. Satu lagi zat yang tak boleh kita pegang, tak boleh kita tengok, dan kadang-kadang tak boleh kita rasa. Contoh malaikat jin tadilah. Ni malaikat roki antik sebelah kiri kanan kita, kita tak rasa pun. Kalau jin hatu kita rasa sikit. Berdiri bulu roma. Tak. Berdiri bulu roma, ada hatu ni kita rasa lah. Padahal kita yang takut tak ada apa pun. Terpulanglah. Sekiranya nampak itu Allah Ta'ala zahirkan kepada kita. Jin ke malaikat tidaklah. Kalau berupa pun, kalau nampak pun bukan rupa asal. Bukan rupa asal. Kalau jin hantu ni lagilah, dia berupa macam-macam. Ini tanyalah orang biasa tengok tu. Tanya sebab benda ni, benda jin ni orang yang tahu je tahu. Kalau tanya saya tak tahu, tak pernah tengok pun. Tapi orang yang pernah tengok, dia tahu. Dia tahu, dia boleh bercakap, dia boleh macam-macam. Tanya dia. Jadi sebab tu kalau dia tahu, dia tahulah. Kalau tanya saya kata tak tahu. Jadi jangan kata macam ni. Ustaz kata tak tahu. Takkan kamu tahu? Kamu ni pandai daripada ustaz. Benar ada. Ada yang ustaz tak tahu yang dia tahu. Biar dia tidak ustaz pun dia tahu. Jangan kita nafikan ilmu dia. Sebab ada benda yang tak semuanya kita tahu. Tidak kata nama ustaz kat semua tahu belaka, nama tok guru kat semua tahu. Tak juga. Ada tok guru dia nampak, ada tok guru tak nampak. Ada tok guru ada urusan dia dengan jin. Ada urusan. Berurusan. Ada tok guru tak ada urusan. Dia tak ada urusan pun dengan jin. Jadi dia tak ada urusan. Ada tok guru dia ada berurusan. Dia berurusan dengan jin. Maksudnya dia nampak, dia ada kerja yang dia buat. Bukan kerja minta tolong jin, kena faham tu. Yang minta tolong jin tu satu bab yang lain. Ini ada urusan yang dia berurusan dua tu. Tak tahulah. Baik, nak ceritanya ada yang kita tak tahu, ada orang tahu. Maka kita ngakulah kita tak tahu. Baik, habis. Tetapi jika malaikat itu telah berupa dengan rupa jisim yang kasar, seperti berupa manusia, maka pada ketika itu dapatlah manusia melihat akan dia malaikat. Masyhur dalam satu hadis kitab Imam Nawawi, Arba'in An-Nawawi kan, kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi, hadis yang kedua yang menceritakan seorang lelaki datang berjumpa Nabi.
yang berpakaian putih pakaiannya, tersangat hitam rambutnya, duduk menghadap dengan Nabi. Duduk daripada ramai-ramai orang, Nabi duduk tengah, duduk depan sekali, dia mari daripada belakang, mari-mari jumpa Nabi. Maknanya mari masuk-masuk celah-celah sahabat, duduk dengan Nabi. Dia mari, dia duduk depan Nabi, bersila dengan Nabi, sehingga belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Kemudian dia tanya Nabi beberapa soalan. Masyhur hadis ni. Ma huwal Islam? Apakah Islam? Dia tanya. Maka Rasulullah pun jawab. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa tu'tiyaz zakah wa saumi ramadana wa hajjil baiti man istata'ta ilaihi sabila. Kemudian dia berkata, sadaqta. Betul dia kata. Kemudian dia tanya Nabi lagi, ma huwal iman? Apakah iman? Kemudian Rasulullah pun jawab, al iman an ta'budallahu an tu'minu billah, an tu'mina billah wa rasulihi, bahawa kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, wa kutubihi wa malaikatihi, yani malaikat. Kemudian beriman dengan hari kiamat dan beriman dengan qada dan qadar. Dia pun jawab juga, sadaqta. Betul dia kata. Benar kamu, dia kata. Kemudian dia tanya lagi, ma huwal ihsan? Apakah ihsan? Kemudian Allah Taala, Rasulullah jawab, an ta'budallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan tu bahawa engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak dapat melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Ihsan ni seolah-olah kamu beribadah melihat Allah. Sekiranya kamu tak dapat melihat Allah, maka yakinlah sungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Ini tasawuf. Tasawuf. Nak melihat Allah bilanya kita tak lihat Allah. Hijab kita jauh dengan Allah. Rasulullah ajar terus, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Buatlah ibadah seolah-olah Allah Ta'ala melihat kita. Biarlah manusia tak lihat pun tak apa, ya, biar kita buat seorang je. Tak? Biar kita buat kerana Allah. Tu nak betul niat di situ. Elok sujud kita, elok rokok kita, elok bacaan kita. Kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah melihat aku. Orang nak tengok tu terpulang, dia punya pasal. Tapi aku buat ni, Allah yang tengok. Jadi tak ada masalah. Jadi ikhlaslah. Datanglah ikhlas. Tapi kalau kerana manusia tengok, tak jadi ikhlas. Jadi riak, jadi unjuk, jadi macam-macam. Baik. Kemudian dia tanya lagi Rasulullah, bilakah as-sa'ah? As-sa'ah apa dia? Bilakah berlakunya kiamat? Rasulullah jawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lupa bahasa Arab dia. Rasulullah kata, yang duk tanya ni lagi tahu daripada hak ditanya ni. Hak tanya tak tahu. Rasulullah pun tak tahu berlaku kiamat bila. Ni ada royak 2024 kiamat. Nak habis dah ni 2024. Nak ceritanya betul dah. Akhir zaman betul dah. Berlaku segala tanda betul dah. Betul berlaku dah. Tapi ketetapan kiamat tu tidak tahu. Tidak tahu. Jadi apa kita buat? Kita teguhkan iman kita. Tu je kita boleh buat. Teguhkan iman kita, nasihat pada orang lain. Kiamat nak dekat dah ni, kena kuatkan iman. Jangan duduk suka ria lagi. Jangan duduk sokong LGBT lagi. Contohlah. Tak, orang saya kadang-kadang tak boleh fikir orang LGBT ni berapa lama dia nak jadi gay. Tak kiamat ke dunia ni? Tak. Berapa lama dia nak jadi perempuan? Dia lelaki nak jadi perempuan. Berapa lama? Jadi tak nak kiamat dah. Jangan lagi berubah-ubah lah. Begitulah. Kalau orang tu tak semayang, cukup-cukup lah. Semayang-semayang lah. Nak kiamat dah ni. Hura-hara dah dunia ni. Kalau orang tu tak nak lagi mengaji agama, tak nak lagi mari surau, tak nak lagi mari masjid, boleh pesan lah.
Pesan dia bagi tahu. Bismillah. Jadi Rasulullah kata yang ditanya lagi tahu daripada yang bertanya lagi tahu daripada yang ditanya. Kemudian dia tanya lagi, apakah tanda-tandanya? Mahwal tanda-tanda dia. Kemudian Rasulullah jawab. Ni Rasulullah jawab. Apa dia? Wa anta, apabila kamu Allahu Akbar. Antalidal amatu rabbataha. Bahawa telah melahirkanlah oleh tuan, oleh ibu akan tuannya. Tanda-tanda nak kiamat ni, telah lahirlah ibu akan tuannya. Ulama tafsir banyak tafsir, tapi saya bawa tafsir yang mudah. Pasal kalau cerita yang ni panjang lagi lah. Kita nak cerita pasal malaikat ni berupa dan manusia boleh tengok. Sahabat pun tengok, Rasulullah pun tengok. Rasulullah memang boleh tengok, ni sahabat boleh tengok. Sahabat tengok lelaki tu duduk depan Rasulullah, tanya beberapa soalan. Jadi di antara soalan dia kata, apakah tanda-tanda kiamat? Rasulullah jawab, antalidal amatu rabbataha. Apabila ibu melahirkan tuan dia. Terjemahan hak asal maksudnya hamba perempuan, tuan dia merdeka, ada hamba perempuan, dia giwati, bersetubuh dengan hamba perempuan dia, maka keluar anak. Bila keluar anak, anak tuan, mak tu hamba. Yang ayah dia pula tak merdekakan ibu dia tadi. Jadi bila gitu, anak dia tadi boleh rentah mak dia, boleh suruh tu suruh ni. Pasal apa? Tetap juga hamba. Sepatutnya ayah kena merdeka, tapi dia tak merdekakan. Maksudnya begitu. Berlaku tak? Berlakulah zaman Rasulullah. Hari ni ada lagi hamba? Tak ada dah. Maka ulama tafsir apa dia? Maksud dia? Maksud dia iaitu anak derhaka. Anak tadi jadikan ibu dia macam hamba dia. Rasulullah kata bila berlakunya macam tu, seorang ibu jadi hamba kepada seorang anak, anak kiamat lah. Wa antal urata hufata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Rasulullah kata lagi, Rasulullah sambung lagi, dan kamu akan lihat urata, dulunya dia ni satu kumpulan, satu golongan ni bertelanjang, tak cukup pakaian. Hufata ri'a asya'i, dulunya pengembala kambing. Tiba-tiba yatatawaluna, berlomba-lomba fil bunyan, mendirikan bangunan-bangunan. Ada satu golongan, dulunya dia duduk padang pasir, tak cukup pakaian, bela kambing. Hari ni dia berlomba-lomba buat bangunan. Ni ulama dah kaji siap. Mana? Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Dubai. Apa lagi? UAE. UAE. Ni mereka ni dulu tempat miskin ni. Mereka dulu ni tempat miskin. Asal tempat miskin. Orang Arab-Arab tu semua miskin-miskin belaka. Tiba-tiba yatatawaluna, berlomba-lomba fil bunyan, buat bangunan. Qatar buat bangunan, Bahrain buat bangunan, UAE buat bangunan, Dubai buat bangunan, Abu Dhabi buat bangunan. Berlomba-lomba, kaya-kaya. Ada dah. Dah ada ke tak ada ni? Dah ada dah. Lepas tu tak kiamat lagi. Maksudnya tanda cukup. Banyak lagi. Cuma kita tak tahu. Tak tahu juga. Tanda ada. Ada dah. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu berapa lama lagi Bahrain, Qatar, UAE, Abu Dhabi, Dubai ni nak berlomba-lomba untuk buat bangunan. Dia dah buat dah. Tapi berapa lama lagi tak tahu. Menara saja pun berlomba, yang ni tinggi, yang ni tinggi, yang ni lagi tinggi, yang ni bangunan boleh buat. Tengok sendirilah. Nak ceritanya ada tanda semua dah. Semua tanda cukup lengkap. Cuma tetap juga tak tahu. Ada tanda, maksudnya dekat-dekat. Cuma dekat-dekat ni umur dunia. Jadi umur dunia ni jangan kita kata supaya umur kita. Umur kita 100 tahun tu kira lama dah tu. Bila nak kiamat ni tak lagi dah. Umur dunia bukan umur 100 tahun. Umur dunia bukan 100 tahun, bukan ikut umur kita.
Jadi tentulah kita mati dulu. Generasi akan datang pula. Cuma kita kena apa dia? Kena pesan. Kena pesan bahawa benda ni berlaku. Zaman aku berlaku dah. Pesan kepada anak pula. Zaman kamu aku tak tahulah berlaku apa lagi. Anak tu pula pesan kepada cucu pula. Zaman kamu pula tak tahulah apa lagi berlaku. Pesannya apa? Janganlah terjerumus. Jagalah iman masing-masing. Itulah. Bukannya simpan berah. Simpan berah, simpan jagung. Tak. Simpan lah nak simpan kat. Tapi kat banda tu lama, tak tahu bila. Habis dulu berah tu. Susu dah habis dulu. Hak betulnya apa dia? Simpan, jaga iman. Iman besar. Baik. Jadi manusia boleh lihat tak? Manusia lihat. Lepas tu dia pun bangun pergi. Kemudian beberapa hari Rasulullah pun tanya Sayyidina Umar, kamu tahu tak siapa datang hari tu? Yang kata lelaki pakai jubah putih, rambutnya hitam, jubahnya putih, datang tanya aku beberapa soalan, kata Rasulullah pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawab, tak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Maka jawab Jibril, jawab Rasulullah, itulah Jibril datang kepada kamu, mengajar akan kamu. Dia mengajar, dia datang, dia buat-buat tanya Rasulullah. Padahal dia nak suruh kita dengar. Hari ni pun kita baca lagi, malam ni kita baca lagi hadis ni. Jibril datang, buat-buat tanya. Hari ni kita baca lagi. Benda tu berlaku 1400 tahun lepas dah. Hari ni kita baca lagi. Antum ingat semua ni? Hafal tu, ajar pula orang lain. Quran boleh hafal, hadis sikit lah, lagi boleh hafal. Baik. Jadi manusia boleh lihat. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul dapat melihat malaikat atas rupanya yang asal. Nabi-nabi, rasul-rasul boleh melihat malaikat atas rupa yang asal. Rupa asal dia. Masyhur dicerita Jibril ni ada beratus sayap. Dia buka satu sayap saja, satu je sayap. Gelap separuh dunia. Tu rupa asal dia. Besarnya malaikat. Sebab tu sekali Allah Ta'ala hantar tiupan malaikat, tiupan sangkakala pun mati semua dah. Baik. Supaya dapat mempelajari pelajaran agama. Kerana nabi-nabi dan rasul-rasul ada satu kelebihan yang dianugerahkan Tuhan oleh Allah Ta'ala. Dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka nabi-nabi, supaya dapat mempelajari pelajaran agama dan hukum-hukum syarak daripada malaikat. Jadi nabi-nabi ni belajar daripada malaikat. Nabi yang akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tak ada dah nabi. Biarlah dia kata malaikat jumpa dengan dia pun, Jibril pun mari, Israfil pun mari, contohlah. Dia bukan nabi. Bila-bila gitu pun ada orang percaya. Elok je dia jadi rasul, dia jadi nabi tak? Rasul Melayu. Macam-macam lah. Nak ceritanya, belajarlah sungguh-sungguh. Kalau tak kena tipu kat orang kita ni. Bismillah. Baik. Cara-cara mengenal malaikat yang berupa manusia. Maka sebahagian daripada mereka yang melihat malaikat yang bukan rupa asalnya, bahkan atas rupa manusia, ialah sahabat Rasulullah ketika malaikat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bercakap-cakap dengan Nabi sebagaimana Nabi bercakap dengan sahabat-sahabatnya. Ni cerita tadi. Ia merupakan dirinya seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Kalbi, dan ada kalanya ia berupa seorang yang segak dengan pakaian putih lagi bersih. Maka pada mula-mulanya seorang pun tidak mengetahui ia malaikat, hanya disangkakan ia itu seorang daripada sahabat Rasulullah atau seorang yang baru datang kepada Rasulullah jua. Tetapi kemudian daripada itu telah meninggalkan Nabi, maka Rasulullah pun mengkhabarkan dan menerangkan yang datang itu malaikat Jibril. Cerita tadilah, panjang tadi. Habislah bahagian percaya kepada malaikat. Masuk bahagiannya rukun iman yang kelima, iaitu hari kiamat. Adalah dikatakan hari kiamat itu ialah nama bagi masa yang berlaku di dalamnya segala kejadian huru-hara. Jadi kiamat ni nama
bagi masa yang berlaku di dalamnya segala kejadian huru-hara. Huru-hara dunia pada masa itu. Mulanya dari semenjak dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati, dihidupkan semula. Mulanya mana? Mula hak tiup sangkakala yang kedua tu. Tiup sangkakala yang kedua, itulah hari kiamat. Dia apabila tiup sangkakala yang kedua, apabila tiup sangkakala yang pertama, semua yang bernyawa semua mati. Kecuali 10 perkara. Dah sebut dah sebelum ni. Syurga, neraka, Lauh Mahfuz, jasad nabi-nabi, tu tak hancur semua. Yang lain semua hancur. Termasuklah malaikat Israel tu sendiri. Kemudian dihidupkan kembali. Kemudian hidupkan kembali Israfil tadi, dia tiup pula sangkakala kali yang kedua. Yang ni hidup pula semua daripada Nabi Adam sampailah yang mati hari kiamat. Tadi tiup sangkakala yang pertama, yang ada masa tu saja mati. Tiup sangkakala yang kedua, daripada Nabi Adam mula-mula manusia sehinggalah semua bangkit semua. Tak tahulah ramainya manusia pada masa tu. Tak ada pakaian, tak ada minuman, tak ada tempat teduh, tak ada semua. Hari ni kita boleh pilih tak baju mana kita nak pakai, minyak wangi mana kita nak pakai. Ni nak mari masjid ni, kain mana nak pakai, motor mana kita nak naik. Bila tiup sangkakala yang kedua, tak ada. Tak ada pakaian, tak ada bau-bauan minyak wangi, tak ada. Yang adanya apa dia? Yang adanya anggota yang bercahaya. Anggota mana? Yang kita ambil wuduk. Bauan, wangian yang mana? Yang mana siapa yang puasa bulan Ramadan. Masyhur hadis Nabi sebut kan, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan, di antara kelebihan dia adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada bauan kasturi. Kan kita puasa pukul 2 tengah hari, pukul 2 petang, pukul 3 petang, kan mulut kita bau bau tu bau orang yang taat. Orang yang tak masukkan apa-apa pun dalam rongga mulut dia, maka dia mengeluarkan satu bau. Bau tu tak sedap atas dunia ni, tapi akhirat nanti mengeluarkan bau yang wangi. Jadi orang yang puasa bulan Ramadan, padang mahsyar nanti, bila dia bercakap bau dia wangi. Tak ada minyak wangi dah pada masa tu, melainkan bau tu. Baik. Sebab tu jangan pandang remeh ketaatan yang kita buat ni. Walaupun kita rasa macam bau busuk mulut aku ni, aku nak bersugi aku nak gosok gigi, tak boleh, makruh. Habis busuk, biar busuk gitu. Busuk tu disukai oleh Allah. Tapi jangan buat sekarang. Bulan Ramadan sahaja. Sekarang kena berwangi-wangian. Pasal yang ni disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah. Nak mari masjid pakai baju baru, pakai minyak wangi. Bulan Ramadan siang hari tak boleh. Makruh pakai minyak wangi siang hari, tak boleh, makruh. Makruh ni buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Buat tak berdosa pun, tinggal dapat pahala. Dalam mulut bau busuk, minyak wangi tak boleh pakai, tapi dia buat juga. Dia taat perintah Allah. Baik. Makhluk mula hari kiamat, dari semenjak dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati, dihidupkan semula hingga ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka masuk ke neraka. Masya Allah. Bunyi macam mudah kan? Hidup semula, kemudian dinamakan hari kiamat tu. Hidup semula sehinggalah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tapi jauh panjang masa dia tadi, lebih panjang masa kita hidup atas dunia ni. Pasal apa? Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Kita nunggu di padang mahsyar saja, sehari kita nunggu di padang mahsyar 1000 tahun dunia. Allahu Akbar, tak tahulah. Jadi kita buat taat ni pendek sangat.
Kita duduk dalam kelas, duduk mengaji, antara maghrib dengan isyak ni pendek sangat masa dia. Kita duduk sembahyang isyak tu pendek sangat masa dia. Kita tidur bangun subuh esok pendek sangat masa dia. Nak banding dengan kehidupan akhirat yang jauh lagi lama. Jauh lagi lama. Disebut juga hari akhirat kerana masa itu penghabisan hari dunia akhir. Hari akhirat kerana apabila ditiup sangkakala tadi, habislah akhir dunia, habis dah hari dunia, maka datanglah hari akhirat. Dinamakan juga Yaumuddin, hari balasan. Ad-din tu maksudnya agama. Kerana di dalam tempoh itu manusia dibalas segala pekerjaannya. Allahu Akbar. Ani katalah kena ingat hari akhirat, kena ingat hari akhirat, kena ingat hari Yaumuddin, hari agama. Hari atas dunia ni hari dunia. Ada. Ada satu cerita. Ceritanya ni, saya rasa cerita ni semua orang ada. Cuma ceritanya masing-masing. Ceritanya dia ada tanah. Tanah tadi daripada arwah mak dia. Mak dia tadi berkongsi tanah tadi dengan seorang orang tua pula. 6 ekar. Tak. Lepas tu dia bagilah tanah sini. Tiba-tiba mak dia mati. Mak dia mati, 6 ekar tadi dia bagi 6. 3 ekar sebelah keluarga dia, 3 ekar lagi sebelah keluarga makcik tu tadi. Lama-lama makcik tu pun mati juga. Tok tadi, pakcik tadi mati pula. Mati. Rupanya masa beli tadi, tanah bendang, yang ni ambil sini, yang ni ambil sini, yang ni ambil sini, bercampur. Bila mati-mati habis, tengok dalam geran 3 ekar seorang. Tapi masa dalam keadaan hidup tu, masa duk bercampur-campur, dia kata kamu kena bayar satu bahagian ni. Satu ekar ni kamu kena bayar. Dia pun tak tahu hujung pangkal dia pun bayarlah kepada tok dia tadi. Perintahlah padi tadi berapa lama? 20 musim. 20 tahun, 40 musim. Tak tahu berapa lama tak. 70 dah umur pakcik tu, dia cerita bagi tadi lah. Lepas tu bila mati semua, jadi dia ada 3 ekar dan dia ada sekar yang dia bayar. Matilah pakcik ni pula. Marilah anak nak tuntut tengok dalam geran 3 ekar seorang. Yang pakcik tadi dia dah bayar dah 1 ekar, maksudnya dia 4 ekar, 2 ekar tanah orang tu. Tapi dalam geran tanah orang tu 3 ekar, tanah dia 3 ekar. Masa dia bayar tak ada surat apa-apa pun. Jadi dia pun, zaman sekarang ni orang tak nak tanam padi dah. Jadi keluarga sebelah sini nak tanam sawit, keluarga sebelah sini nak tanam padi. Nak ukur dia kata nak ukur macam mana? Aku dah bayar tanah 1 ekar ni, aku dah bayar. Aku bayar kepada atuk kamu. Cucu dia jawab, mana bukti? Tak ada bukti. Tak ada bukti. Pening tanya saya nak jawab pun tak boleh. Mana bukti dia tu? Ni dalam geran 3 ekar saya punya atuk, 3 ekar lagi tanah mak pakcik. Sekarang ni pakcik 3 ekar, saya 3 ekar. Saya kata tak tahulah. Kalaulah dia percaya pada pakcik tadi, dia bagilah. Jadi dia kata gini, kalau kamu nak budak tadi, dia kata, dia bincang, pakcik tu kata ke dia, kalau kamu nak balik tanah tu, kamu bayar kat aku balik. Bayar pada aku balik sekar 3,000. 3,000 je pun. Cerita 3,000 je ni. Sekar 3,000. Bayar kat aku balik 3,000. Dia kata mana bukti atuk saya terima duit 3,000 daripada pakcik? Jadi pakcik tu kata, aku cakap ni pasal aku buat, aku berurusan dengan atuk kamu. Mana bukti? Tak ada main gitu. Mana bukti?
Dia kata kalau kamu nak saikan ni bayar je lah kat aku 3,000. Mana bukti duk main gitu. Dia pun tanya saya, macam mana nak bagi percaya bahawa saya cakap ni betul, dia kata. saya kata tak tahu nak cakap dah. Cuma saya bawa satu cerita. Dengar cerita pula dia. Ceritanya zaman Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa nama sahabat-sahabat tu. Tapi ceritanya satu orang lelaki ni dia bunuh seorang lelaki ni. Jadi lelaki ni ada anak. Anak dia nak tuntut balas balik, bunuh. Dia berlaku perbalahan, bergaduh, mati seorang ni. Bila mati, hukum kisah kena bunuh balas balik. Baik, dia pun mengaku salah. Bila dia mengaku salah, dia kata cuma satu benda. Minta bagi masa kepada aku 3 hari untuk aku balik ke rumah aku, selesaikan urusan aku dengan anak-anak aku dan harta aku. Jadi hakim kata, boleh balik, tapi siapa nak jamin kamu? Siapa nak jamin? Datanglah seorang sahabat kata aku jamin. Dia pun baliklah 3 hari, balik. Hari yang ketiga dia kena datang, kerana hari itu hari perbicaraan seterusnya dan akan jatuh hukuman dan dia akan dibunuh kerana dia bunuh orang. Tunggu, tak mari. Yang sahabat tadi jamin dah diri dia jamin diri dia, maksudnya dia lah kena bunuh. Sehinggalah petang baru mari. Mana hakim pun tanyalah, kenapa lambat? Dia kata minta maaf lah, lambat urusan-urusan aku selesaikan tadi, dia lambat, jadi aku mari juga hari ni. Hakim pun tanya, kamu dah pergi 3 hari dan kamu nak lari pun boleh, kenapa mari juga? Tengok dia jawab macam mana. Kerana aku tahu kalau aku tak dihukum hari ini, aku akan dihukum hari kiamat nanti. Ni orang beriman. Kemudian hakim tanya pula sahabat tadi yang jamin tadi, yang kamu pula pandai-pandai jamin tadi, orang ni baru mari, kalau tak mari orang ni kamu kena bunuh. Kenapa kamu sanggup jamin dia? Dia pun jawab begitu juga. Kerana aku yakin orang yang beriman tidak akan memungkiri janji. Aku beriman, aku yakin dia beriman, aku yakin orang beriman tidak akan lari. Lalu didengar oleh si pendakwa tadi, ayah dia kena bunuh tadi. Hakim pun tanya, macam mana nak bunuh kepada orang ni? Dia hukum bunuh, tapi boleh dimaafkan kalau keluarga sanggup maaf, ataupun bayar denda 100 ekor unta. Bila didengar oleh si pendakwa, anak-anak tadi dengar, dia kata kalau beginilah keadaannya, maka kami sekeluarga memaafkan dia. Selesai masalah, selesai atas dunia. Tapi kalau jadi macam pakcik tadi, saya cakap kalau macam ni pakcik, kena cakap akhirat juga. Susah kan? Susah kalau orang tu tak menganggap benda tu tak sampai ke akhirat. Kalau dia menganggap benda tu sampai ke akhirat, begini pakcik, kita bincang elok-elok. Bila kau berlaku dengan ni? Lepas tu bayar balik, minta pakcik halal berhala, selesai masalah. Jangan tutup lagi akhirat. Pasal apa? Pasal selesai atas dunia, akhirat tak kena. Tapi kalau tak selesai atas dunia, akhirat kena. Akhirat kena ni masalah. Kalau sehari perbicaraan hari akhirat, 1000 tahun dunia, penat kita nak tunggu. Baik kita selesaikan hari akhirat. Baik kita selesaikan hari dunia ni. Sebab tu jangan bercakap, nanti siap akhirat, nanti aku carimu. Nak cari mana? Berjuta, berbilion, trilion orang ni, nak cari mana? Sebab tu kita maafkanlah. Setakat tak tahulah, saya nak cerita tak tahu. Orang kata ustaz, tak apalah, bukan duit ustaz. Saya ni 300,000 orang berhutang tak bayar-bayar. Tak, contoh terpulang lah, tapi nak ceritanya begitu. Sebab apa? Sebab susahnya urusan akhirat ni, susah. Tak padan kita nak berkira-kira, nak berkira-kira dengan urusan akhirat, nanti cari di akhirat, tak padan. Kita duk harap nak ambil pahala dia lah, kita duk harapnya tak apa, dosa kita banyak lagi, ataupun dosa kita dengan orang lain banyak lagi. Pahala dia kita dapat, kita bagi pahala dia kepada orang lain pula. Nak cerita Yaumuddin, hari akhirat tadi, hari balasan. Atas dunia boleh kita tipu, boleh kita mainkan lah benda tu, kita permain-mainkan apa semua.
Tapi ingat, hari akhirat kita akan jumpa. Kita nak bayar malaikat. Malaikat nak terima apa? Intan, emas, permata, perak. Malaikat tak terima benda-benda gitu. Baik. Kerana di dalam tempoh itu manusia dibalas segala pekerjaannya. Baiklah, kita selesai atas dunia ni. Sama ada baik atau jahat dan lain-lain. Sama ada baik atau jahat dan lain-lain nama lagi seperti Yaumul Hasyr dan Yaumun Nusyur. Banyak lagi nama hari akhirat. Maka termasuklah di dalam kiamat itu segala huru-hara yang akan berlaku, seperti dihimpunkan manusia di padang mahsyar, dikira dan ditimbang segala amalan di dunia, hisab dan mizan. Allahu Akbar. Sebab tu untung kita jadi orang tua ni, untung. Untung jadi orang tua. Orang tua Allah Ta'ala bagi nak panjang umur kita tua. Tua ni apa dia kita nak buat? Kita buatlah fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk cari kebaikan. Pasal apa? Ni keuntungan kita. Nak melompat-lompat kita tua dah. Nak hulu hilir kita tua dah juga. Tu kata nikmat tua. Yang takutnya ni kita ni pelajar-pelajar ni yang muda-muda, kita takut mati muda, tu masalah. Tak sempat nak tua, tak sempat nak ambil pengajaran daripada hidup muda, tak sempat. Pasal apa? Muda mati dah. Sebab tu beruntung antum semua muda-muda lagi mengaji, muda-muda lagi menghadap Quran, pegang Quran, bawa Quran kulu kilir. Belajar apa kat tahfiz? Belajar Quran je. Anak saya sains, sejarah, matematik, mat tambah bla 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 bla, fizik bla bla bla, macam-macam lah dah. Biarlah orang cakap gitu. Quran je pun je lah makcik. Cakap gitu. Bagi kita Quran, kalau Kelantan Quran nah. Sebab bukan biasa-biasa. Jadi untung, alhamdulillah. Kena agama ketika muda pun untung, kena agama sempat kena agama ketika tua pun untung. Jadi fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat kebaikan. Kenapa? Kerana nak kena timbang, nak kena hisap. Kalaulah masa tua kita ni sempat kita buat banyak berbagai-bagai amalan, sempatlah menghapuskan dosa-dosa yang dahulu. Itu berlaku di padang mahsyar. Apa dia lagi? Meniti sirat. Titian sirat, siratal mustaqim, titian sirat ni pun dekat dengan 300 tahun. Titian sirat saja. Dia naik, mendatar, lepas tu turun. Titian sirat saja. Sebab tu kalau nak banding dengan kita susah bangun pagi, nak sembahyang subuh, susah tu sekejap sahaja. Nak banding dengan kita nak duduk atas titian sirat yang kita nak tumpang semayang tadi. Nak tumpang iman yang kata besar klik-klik. Iman ni ada orang nak naik titian sirat tadi besar klik-klik. Bila dia menyala, dia pun nampak, dia pun berjalan. Lepas tu mati, dia berhenti balik. Lepas tu nampak lagi, jalan lagi. Lepas tu mati, lepas tu berhenti balik. Biar iman macam tu pun berguna. Nak cerita besarnya nikmat iman. Ada orang boleh melintas titian sirat sepantah kilat. Habis. Selesai. Kalau hak mengesok, hak merangkak. Kalau berjalan biasa, dekat dengan 300 tahun. Berjalan biasa pun dekat 300 tahun. Kalau hak mengesok tadi tak tahu. Tu dikatakan hari kiamat ni hari huru-hara. Dan lain-lain bagaimana akan disebut setengah-setengahnya dahsyatnya huru-hara pada masa itu. Hingga masing-masing tidak kenal mengenal, anak tidak kenalkan bapa, suami tidak kenalkan isteri dan lain-lain. Tu kata walaupun telanjang pun Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, tak malu ke?" Rasulullah kata semua sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai anak tak kenal bapa, suami tak kenal isteri. Semua sibuk masing-masing. Sibuknya hari akhirat ni, huru-hara akhirat ni. Tujuan hari ini ialah kerana hendak dijalankan kira-kira dan memutuskan hukum pekerjaan yang dilakukan pada masa hidup di dunia lepas.
memutuskan hukum pekerjaan yang dilakukan masa hidup di dunia. Lepas itu dapatlah ketentuan hal masing-masing, sama ada ke syurga atau ke neraka. Bila dah habis di padang mahsyar, naik di tiang sirat, masa tu dah nampak dah. Sama ada masing ke syurga atau ke neraka. Kepercayaan terhadap hari kiamat. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan mengiktikad bahawa sesungguhnya hari kiamat itu mesti akan datang dan tiada ditentukan masanya. Ni wajib kita beriman. Kiamat ni tetap juga akan berlaku. Kiamat ni tetap akan berlaku. Pasti berlaku. Bila tak tahu. Cuma kiamat ni ada dua. Satu kiamat besar, yang kedua kiamat kecil. Kiamat besar yang kita dengar cerita tu lah. Dajjalnya, Imam Mahdinya, Ya'juj Ma'jujnya, Dabbatul Ardnya, apinya, anginnya, macam-macam. Tapi sempat kau tak sempat, tak tahu. Hak tentunya, yang tentunya apa dia? Kiamat kecil, apa dia? Mati. Mati habis. Tak jumpa lah semua dengan tanda-tanda ni. Dan di masa itulah berlakunya segala perkara yang tersebut tadi, menurut bagaimana yang diberitakan di dalam Quran dan hadis-hadis Nabawi. Wajib ia percaya dan mengiktikadkan bahawa sekalian manusia dihimpunkan oleh Tuhan, sekalian manusia dihidupkan oleh Tuhan semula, kemudian daripada matinya. Wajib kita bahawa kita ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua, mana kehidupan akhirat? Kehidupan yang kedua tu kita tak fikir dah kita nak kerja gapo, nak jadi apa, tak ada dah. Nak cari, nak belajar balik kau tak ada. Nak nuntut ilmu kau, nak semayang kau, nak puasa kau, nak buat ibadah berzikir, tak ada. Yang ni bukan kata hidup semula. Dalam kubur pun tak semayang dah. Ni kita semayang ni masa hidup je. Kalau mati tak semayang. Kalau hidup ni duk cari lauk, duk kerja pergi mari cari makan tu, masa pasal hidup je. Kalau mati kita tak kerja dah, cari makan. Sebab tu dalam satu kitab, wajaat sakaratul maut bil haqq. Kitab menceritakan wajaat, dan apabila telah datanglah sakaratul maut, apabila datang mati ni bil haqq, maka terbongkarlah segala kebenaran. Semua akan nampak semua benda. Tak selagi tak mati kita tak nampaklah kebenaran tadi. Bila dah mati kita nampaklah. Oh selama ni aku cari rezeki, selama ni aku buat urusan ni, selama ni aku berusaha bersungguh-sungguh benda ni, rupanya ada manfaat untuk aku ketika mati aku. Oh rupanya sia-sia aku duduk kejar benda ni, tak ada manfaat aku ketika mati aku. Masa itulah kebenaran terungkap. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ni cakap je lah. Hak duk bercakap ni pun tak mati lagi. Tak? Oh sedap ustaz ngajar supaya mati dah. Tak mati lagi. Tak, cuma nak ceritanya dikhabarkan dalam Al-Quran, dikhabarkan dalam hadis-hadis, begitulah keadaan dia. Pemutus segala nikmat. Mati-mati ni pemutus segala nikmat, pemutus segala angan-angan, pemutus segala-galanya. Duk angan-angan itu ini, mari mati putus dah. Tapi bagi saya lah, tak, bukan kata mari mati, mari sakit pun putus dah. Mari sakit, rasa putus dah nikmat nak makan pun tak nak bergerak pun tak boleh, sakit. Tak nak dah tu, tak nak ni. Mati lagi lah. Baik. Keadaannya serupa bagaimana kejadian yang ia masa di dunia. Selepas daripada hidup semula, apabila dihidupkan semula tu, keadaannya sama seperti dunia, di atas dunia dulu. Sekalian bangun daripada kubur, dihimpunkan di padang mahsyar, dan berlakulah di sana segala hal yang tersebut itu. Demikian juga dihimpunkan di tempat ini sekalian jin. Ni yang katakan hari akhirat pada mahsyar nanti kita boleh tengok jin ni. Boleh tengok dah lah. Itu kata terbongkar segala kebenaran, semua boleh tengok dah. Demikian juga dihimpunkan di tempat ini sekalian jin, malaikat dan binatang. Semua kita boleh tengok. Jin kita boleh tengok, malaikat pun kita boleh tengok, binatang-binatang pun kita boleh tengok. Boleh tengok
cakap dah binatang pun. Sebab tu jangan buat zalim kepada binatang. Atas dunia kita buat zalim, jumpa kucing sepak, jumpa kucing sepak. Tak? Tak ada cakap apa, kucing tu pun diam je kucing tu. Akhirat nanti dia mendakwa. Tu kata kita kenal binatang pun cakap. Tu jangan buat. Sebab tu jangan buat zalim. Hatta Rasulullah ajar, walaupun kita nak sembelih lembu sekalipun, jangan buat zalim. Apa dia? Tajamkan pisau. Nak tajam pisau tu. Lembu ni hak nak korban tu dia tahu dah, dia redha dah dia kena korban. Tapi jangan buat zalim ke dia. Tumpul pun tumpul lah. Sak sembelih. Allahu Akbar. Kalau ada pengalaman sembelih lembu tahulah. Sembelih lembu, sembelih kambing, kena pisau tumpul, luka sikit dah. Tumpul. Tak sembelih, luka dah. Tenyeh jugalah. Lepas tu menyesal betul rasa. Lepas tu kena tajamkan pisau tu. Tajamkan pisau tu. Baik. Habis itu. Kiamat dan alam. Habis. Baik, inilah rukun yang kelima, rukun iman yang kelima, iaitu percaya kepada hari kiamat. Jadi kita duk bilang tak, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya pada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat tu apa? Percaya hari kiamat berlaku ke? Tidak, dia bukan setakat percaya hari kiamat tu akan berlaku. Kita percaya, beriman berlakunya kiamat dan berlaku apa-apa yang bergantung dengan hari kiamat. Bermula daripada mana? Kalau kiamat kecil, iaitu mati. Mati, apa dia yang bergantung dengan mati? Soal jawab dalam kubur. Soal jawab dalam kubur. Kubur tadi akan diluaskan bagi orang saadah, akan diluaskan sejauh mata memandang. Bagi orang syaqawah, orang celaka akan dihimpit kubur tadi sehingga bercerakah tulang rusuk. Tu kena percaya tu. Tu iman belaka tu. Tapi kalau orang tak beriman, kubur aku, kubur engkau, dia kata gitu tak? Betul sungguh, kubur dia, kubur kita. Tapi gapo berlaku dalam kubur tu? Itu kena beriman. Dan begitulah keadaannya sampailah hari kiamat, sampailah ditiup sangkakala dia keluar pula daripada kubur. Dan apa yang berlaku daripada mahsyar. Itu semua tu dipanggil percaya pada hari kiamat dan apa-apa barang yang bergantung dengannya. Apa yang berlaku selepas tu. Dan jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Kalau hidup dunia ni 60, 70, hidupan akhirat tu jauh lebih panjang. Habislah situ. Kemudian pada tajuk seterusnya, kiamat dan alam. Cukuplah setakat itu insya-Allah. Kita sambung pengajian kita pada bulan akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqi bil hilmi wa sahli abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.